Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita baru je baca kitab kita, kemudian kita ditangguhkan dengan PKP tu. Jadi alhamdulillah malam ni kita akan sambung balik. Hadis yang kedua tu kita akan mula dengan hadis yang kedua lah. Itu kita baca separuh. Jadi kita akan mulakan dengan hadis yang kedua. Tuan-tuan yang ada kitab, muka surat yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadis kedua, tegaknya matahari di atas kepala, daripada kitab 40 hadis huru hara kiamat. Anil Miqdad bin Aus Aswadi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudna asy-syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Qala Sulaim bin Amir fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatal ardi amil mil alladhi tuktahalu bihi al-'ain. Qala fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljaman. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kata Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada manusia sehingga sejauh 1 mil. Kata Sulaim bin Amir berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam maksudkan dengan jarak 1 mil. Sama ada ukuran itu di bumi ataupun mil yang digunakan untuk bercelak, yakni alat mencelak mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berada dalam peluh berdasarkan amal perbuatan mereka. Antara mereka yang berpeluh sehingga ke tumitnya, ada yang peluh sehingga ke lututnya, ada yang peluh sehingga ke pinggangnya, ada yang benar-benar tenggelam di dalam peluh. Kata Al-Miqdad radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tangan baginda, tangan ke mulut baginda. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, didekatkan sejauh jarak 1 mil daripada mereka, menyebabkan peluh bercucuran keluar dari tubuh sehingga menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing. Sulaim bin Amir meriwayatkan daripada Miqdad yang riwayatkan hadis ini, tidak dapat memastikan sama ada 1 mil yang dimaksudkan di dalam hadis ini jarak di bumi, yakni bersamaan dengan 4,000 hasta, atau sepanjang alat celak, yakni lebih pendek daripada ukuran sebatang jari. Baik.
Nabi SAW menggambarkan pada kita apa yang mula berlaku di akhirat, yakni di padang mahsyar tu, suasana dia tu macam mana. Kita dah tengok dah sebelum ni, suasana padang mahsyar tu satu tanah lapang yang kosong, yang tidak ada landmark, tidak ada bangunan, tidak ada pokok, tidak ada apa-apa. Di satu tanah putih yang kosong, yang luas, yang boleh menempatkan semua manusia sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehingga ke hari atau saat terakhir sebelum berlaku kiamat, semuanya akan dikumpul di situ. Jadi kawasan yang sangat luas. Malam ni Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita tentang bila orang berkumpul dekat situ tu, kumpulnya orang tu macam mana hal keadaan orang. Umum kita tahu apa yang berlaku adalah ramainya manusia yang kumpul sehingga manusia tidak sempat untuk menjejakkan kaki di lantai mahsyar, tetapi manusia akan pijak satu sama dengan lain, pijak kaki orang, pijak kaki orang, pijak kaki orang, menyebabkan dengan keadaan yang sangat sesak tu, manusia akan berdiri dalam keadaan yang tak stabil dan berdiri dalam keadaan tempoh yang sangat lama dan bertahun-tahun lamanya tunggu proses hisab tu nak dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua benda ni, yang satu lagi susahnya manusia apabila duduk di sana adalah di padang mahsyar tu adalah matahari tu akan ditarik dekatkan dia sekadar 1 mil, maknanya sejengkai, lebih pendek daripada 1 jari, atau sekadar tempat bocelok, maknanya dekat di atas kepala sahaja. Ustaz, sama ada matahari tu berada di, maksudnya matahari tu ada banyak ke? Ada orang ni jahat dia macam lain, ada orang ni jahat macam lain. Jadi kadar matahari, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Adil dan dia Tuhan Maha Berkuasa, dia berkuasa buat di atas setiap orang tu kadar kepanasan ikut amalan yang dia buat dekat dunia tu. Kalau di dunia tu ada amalan baik yang dia buat banyak atau amalan jahat yang dia buat banyak, maka peluhnya dia disebabkan matahari itu ikut kadar apa yang dia buat di dunia. Nabi SAW sebut ada orang yang peluh dia bermula daripada tumit, maknanya dia duduk dekat dengan padang mahsyar tu, ada kawasan berlopak dan berayak ada dekat situ. Ada yang berpeluhnya dia tu sampai ke lutut, maknanya walaupun peluh tu turun tapi ayak tu dia tak akan naik, dia sampai lutut sahaja. Ada orang yang dia berpeluh tapi peluh dia sampai ke pinggang je, ayak turun banyak mana, peluh daripada badan dia duduk atas kepala pun dia maintain ayak sampai ke pinggang. Ada orang sampai ke atas ni, ada orang sampai Nabi SAW tunjuk kepada Sayyidina Miqdad yang riwayatkan hadis ni, Nabi kata sampai ke mulut dia, maknanya dia duduk tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul di tempat dia, dia seorang, susah tak sama dengan kawan yang lain. Ustaz, macam mana kita nak berpeluh padahal ayak peluh tu dia tak akan pergi merebak ke tempat lain ke? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala nak buat pada siapa yang susah. Maknanya dalam kawasan yang kita berdiri, orang tu saja dia akan susah sekadar mana yang dia buat amal soleh di dunia, sekadar tu yang dia akan susah. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah taala sering kali kata, kalaulah hampa ni nak buat maksiat dekat dunia, nak buat dosa kat dunia, cuba hang fikir sat, maknanya cuba hang renung sat di otak ni, yang hang akan susah dengan peluh, yang hang akan tunggu lama dekat padang mahsyar yang payah tu, kalau hang boleh fikir sat, maknanya dosa dan maksiat kat dunia ni hang takkan teringin nak buat. Sebab tu Nabi SAW menyebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah orang yang tahan nafsu dia. Nafsu teringin nak buat macam-macam benda yang baik, benda yang jahat, benda yang buruk, tapi kita tahan nafsu kita buat satu benda yang bertentangan dengan nafsu. Apa dia? Ni tuan-tuan mai sembahyang berjemaah,
tuan-tuan main kuliah, ni benda yang bertentangan dengan nafsu. Nafsu tak suka duduk di masjid, duduk di ceramah. Dia suka seronok, berjalan, sembang, buang masa dengan benda lain. Dia suka benda tu. Tapi Imam Ghazali kata, hang sabar sat kat dunia ni, sebab kesabaran hang di dunia akan menyebabkan hang senang nanti di akhirat. Dalam keadaan susah macam tu, Nabi SAW sebut dalam hadis lain, kata Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang kat dunia ni dia lepaskan, dia ringankan bebanan orang kat dunia. Orang miskin kita tolong dia, orang susah kita bantu dia, orang mai sign borang dia tak tahu sangat nak sign borang kat mana, nak cop kat mana. Kita tengok dia miskin, kita tengok dia susah, tapi dia tak tahu nak pergi pejabat kebajikan masyarakat macam mana, beratok dia tak tahu dengan anak dia. Kita tolong dia, bawa dia, bantu dia. Maknanya kita ringankan hidup dia kat dunia ni dengan apa sahaja cara yang kita buat. Maka di akhirat ada satu lesen besar, kata Nabi SAW, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan dia daripada kesusahan yang berlaku di akhir esok ni. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ni saya tengok banyak orang dia ada cara dia bantu dia. Ada orang yang dia bantu, dia bubuh gambar dalam Facebook dia. Salah tak buat macam tu tuan-tuan? Tak salah. Sebab apa? Sebab orang bagi kat kita duit. Orang suruh belanja duit tu. Jadi kita bubuh dekat orang gambar tu, tujuan dia apa? Tujuan kita nak bagi tahu, pertama, duit yang hang bagi tu dah sampai ke tempat yang elok. Supaya orang yang bagi kat kita duit, dia tak sangka buruk. Aku duk bagi kat hang duit je, berlambak-lambak dalam akaun ni pergi mana duit ni? Aku dah bagi dah kat orang semua. Betul ke hang bagi? Macam mana kami nak tahu? Aku semayang 5 waktu kot, takkan aku nak ranjau? Tak boleh cakap gitu. Betul lah hang semayang, tapi syaitan ni pun boleh tahan kok. Dia main champion dia tu, dia boleh main. Maka kita pamerkan orang, bukan dengan niat untuk sombong takabur. Tak salah lah, tak salah. Dia macam menzahirkan sedekah. Boleh tak kita zahirkan ibadat kita? Boleh, tak salah. Kita sedekah, tapi kita bagi tahu ke orang, tapi dengan niat untuk kita menjaga keikhlasan. Dan nombor 2, memberi galakkan pada orang. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Dan yang kedua, ada orang tolong orang tapi dia tak bagi tahu kat orang. Dia beli beras 5 kilo, simpan. Dia beli kopi lah, dia beli gula lah, dia beli yang tu semua, simpan dalam kereta dia. Dia jalan pergi kampung mana tengok orang susah, buka bonet bagi. Oi, PKP ni ramai lah orang tolong, macam-macam cerita tuan-tuan. Loading barang dalam kereta dia, pergi duduk kat mana tepi-tepi jalan tu, buka bonet kereta, siapa mau main ambil. Hang betul susah, hang main ambil. Pakai ambil orang betul susah tu berhenti jalan. Ada yang naik motor bawa anak, main ambil beras, main ambil gula, main ambil kopi, benda nak hidup, yang tu yang ni, sayang lah apa semua. Siapa yang memudahkan orang, Allah akan mudahkan dia nanti di akhirat. Doa orang miskin, orang susah ni tuan-tuan, sangat mustajab dan sangat bagus untuk kita. Mereka angkat tangan doa kat kita, mungkin lebih makbul daripada tahajud kita di waktu malam. Tahajud kita malam belum tentu Allah terima lagi. Tapi bila kita bantu dia, dia doa kat kita, ya Allah, kesianlah kat dia ni, dia tolong aku, ya Allah, bagilah dia sihat, bagilah dia selamat daripada bencana. Semua tu Allah akan bagi. Tu kira dunia. Akhirat Allah buat apa? Dalam payah mahsyar tu, dalam susah tu, Allah Subhanahu Wa Taala bantu orang yang rajin tolong orang. Kata ulama tabi'in yang masyhur, nama dia Sufyan bin Uyainah, dia kata nanti di akhirat tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni melainkan daripada kalimah akidah tauhid la ilaha illallah. Kerana kalimah la ilaha illallah berkekalan sebagai seorang muslim di akhirat. Dia turun di mahsyar tu dengan dia Islam. Sama ada Islam yang banyak dosa atau Islam yang beriman pada Allah, nombor 2. Tapi dia ada tiket la ilaha illallah, dia seumpama orang yang minum air tengah dahaga di padang pasir, minum air sejuk. Yang itulah dia kata, seolah-olah kata Sufyan bin Uyainah, satu-satu benda yang akan tolong dia di akhirat.
Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat video klip baru ni, seorang perempuan walaupun dia bukan warga negara kita, tetapi akidah dia adalah akidah la ilaha illallah. Allah bagi kat dia, dia keluar daripada Islam, dia pergi murtad keluar daripada Islam, dan dengan bangga pula dia habaq siapa pun jangan ganggu dia sebab dia dah jadi orang yang keluar daripada Islam. Allahu Akbar. Ruginya nanti di akhirat baru dia akan sedar, dan baru dia akan tahu betapa susah. Cerita hak Islam pun payah dah, tambahlah dia tu adalah orang yang tak taubat, masih lagi berpegang dengan agama selain daripada Islam, maka dia akan susah nanti di akhirat. Moga Allah pelihara kita daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Ada tak 7 golongan tu dalam hadis ni? Tuan-tuan, dalam keadaan semua orang susah ni, ada 7 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia fast track macam VVIP kat akhirat esok. Orang semua susah, orang semua payah, orang semua berpeluh, tapi ada 7 orang yang Allah Ta'ala beri kemuliaan yang besar dan hebat pada mereka. Antaranya kata Nabi SAW, yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Dia duduk di atas, dia tak kira diri dia sendiri, dia bantu orang, dia tolong orang. Bila pemimpin, maknanya dia duduk di atas, dia tolong banyak orang. Kan Nabi kata, kalau satu je kesusahan orang hang lepaskan, yang ni kalau pemimpin dia lepaskan banyak kesusahan orang. Banyak orang doa kat dia sehingga menyebabkan dia dapat satu naungan yang besar nanti di akhirat. Yang kedua kata Nabi SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua selamat di akhirat dalam keadaan susah payah tu siapa dia? Adalah pemuda yang dia membesar dalam keadaan ibadat pada Allah Ta'ala. Maknanya sejak daripada muda, daripada form 1, daripada darjah 6, daripada form 2, daripada form 3, daripada tingkatan 5, tak ada sugar baby, sugar daddy, sugar diabetes apa semua tak ada. Bagus, dia membesar tu memang kena masjid, kena surau, kena kuliah, jadi orang baik, jadi orang soleh. Daripada muda lagi dia duduk baik dah. Maknanya dia tak terpengaruh dengan benda jahat. Dia susah. Susah maksud dia apa? Dia tak seronok macam kawan-kawan dia duduk merepek 24 jam. Allah bagi kemuliaan pada dia. Dia akhirat Allah selamatkan dia. Golongan kedua, ketiga, warajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat ainahu. Orang yang dia duduk berasingan, seorang lelaki ataupun perempuan, dalam hadis sebut lelaki, termasuk juga perempuan, yang dia duduk bersunyian, dia zikir dengan Allah, ingat dosa-dosa dia yang lalu, dia menangis, taubat dengan Allah Ta'ala. Maknanya semua dosa-dosa dia Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia tak ada riak, sombong, takabur, apa tak ada. Seorang-seorang dia bangun di tengah malam, qiyamul lail, menangis dengan dosa-dosa dia yang dulu. Maka dia orang yang Allah Ta'ala pilih untuk duduk dalam naungan arash Allah, naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, yang seterusnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang seterusnya ni adalah bukan anak muda, siapa sahaja, sama ada laki, dalam hadis sebut laki lah, yang hati sanubari dia ni sentiasa bertaut dan berpaut dengan masjid. Teringat nak pergi masjid ya. Satgi Zuhur nak berhenti mana, satgi Asar nak berhenti mana, satgi semayang Maghrib ni nak pergi semayang kat mana, satgi ada kuliah mana, satgi tengok dalam website, tengok dalam WhatsApp group, tengok dalam Telegram, malam ni ada kuliah sini, malam ni ada Yasin sini, malam ni ada program sini, malam ni ada forum sini. Maknanya hati dia tu duk tunggu bila azan nak pergi masjid. Tu bagus ya. Ada orang bila azan dia marah. Dia kata, baru je azan maghrib, sekarang isyak lah. Oi, sat-sat kerap-kerap duk semayang ni. Dia marah pula orang semayang tu. Kemarin kuliah lah, hari ni ceramah lagi. Depa ni ceramah apa? Setiap hari di masjid ni aku tengok duk jahat sebab tu ke? Jahat ayat tu. Terus main masjid, main ceramah hang kata jahat, tambah hang tak main terus. Lagi teruk lagi. Jadi mana-mana orang yang hati di jiwa sanubari dia duk ada di masjid, teringat masjid je, maka yang tu orang yang bagus. Warajulani tahabbani fillah, dan 2 orang lelaki yang berjumpa atau berkasih hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa hampa kenal ni? Aku sayang dekat kawan aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada kerana lain. Sama-sama kami pergi mengaji, sama-sama kami buat baik, sama-sama kami pergi umrah sama-sama kami jiran, hang tolong aku tolong hang. Kasih sayang kerana Allah, nilai dia besar. Wa rajulun da'anhu imra'atun dhata mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Lelaki yang diajak oleh seorang perempuan, dhata mansabin, seorang perempuan yang kaya, datin, duit banyak, rumah besar, kereta besar, WhatsApp, suami saya tak ada 2 minggu pergi overseas, mailah teman saya kat rumah, pagi ke malam ke, tak apa, saya akan bayar duit, saya seronok duduk dengan hang teman aku, nak berzina, ajak dia buat benda jahat. Padahal maknanya zina pun hang dapat, duit pun hang dapat, selesa pun dapat, semua dapat lah. Tapi lelaki tadi ni dia kata apa? Inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hang kaya ke, hang miskin ke, aku tak mau, kerana benda tu boleh menyebabkan aku susah di akhirat. Dan lagi, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, orang yang sedekah dan disembunyikan sedekah dia. Dia bagi kat orang, dia bantu orang, dia tolong orang tanpa dia mau pujian dan sanjungan daripada mana-mana orang, yang hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at bi yaminuhu. Tangan kiri tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Maknanya dia sembunyi-sembunyi, dia derma infak fi sabilillah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan yang besar pada dia. Baik, tu antara orang yang selamat ketika mahsyar tu. Tengok pengajaran. Setiap manusia akan rasa panas di mahsyar kerana matahari didekatkan di atas kepala. Setiap manusia ni terpelihara 7 golongan tadi tu, istisna kita panggil, terkeluar daripada senarai 7 tadi tu. Bahang yang panas akan menyebabkan manusia peluh dengan sangat banyak dan tenggelam dalam peluh masing-masing bergantung kepada amalan. Pada hari tersebut tak ada siapa yang dapat perlindungan daripada matahari kecuali 7 golongan yang mendapat naungan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa pada Allah supaya kita termasuk dalam mana-mana 7. Sebab tu Nabi tak spesifik satu saja. Kalau Nabi buat satu je, Nabi kata pemimpin yang adil saja, maka ramai di kalangan kita terlepas. Tapi bila Nabi SAW buka ruang tu untuk lebih banyak lagi permohonan, maka kita boleh ambil golongan apa? Menangis di tengah malam, taubat pada Allah, boleh masuk dalam orang yang hati sanubaru dia dekat dengan masjid. Semua tu boleh termasuk. Baik. Bab 2, bagaimana berlakunya hisab. Kata Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu qala qama Abu Dharrin faqala ya bani Ghifarin qulu la takhtalifu fa inna as-sadiqa al-masduqa haddathani anna an-nasa yuhsharuna ala 3 afwajin fawjun rakibina ta'imina kasina wa fawjun yamshuna wa yas'auna wa fawjun tashabuhumul malaikatu ala wujuhihim wa tahsyuruhum ila an-nari. فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذي يمشون ويسعون قال يلقي الله الآفات على الظهر حتى لا يبقى ظهر قال حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبه فيعطيها بالشارف ذات القطب فلا يقدر عليها. Artinya, daripada Huzaifah bin Asad radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sahabat Abu Zar radhiyallahu anhu bangkit berdiri lalu berkata, hai Bani Ghifar, katakan janganlah kalian selisih, kerana sesungguhnya yang benar yang diriwayatkan, yakni Nabi SAW pernah bercerita kepada kami bahawa manusia dikumpulkan di kiamat menjadi 3 golongan. Satu, yang berada di kalangan mereka berkenderaan, mendapat makanan dan diberi pakaian.
manakala satu golongan lagi diiringi dengan berjalan kaki dan juga sambil berlari-lari, dan juga golongan lain pula diseret oleh malaikat di atas wajah mereka lalu diiring ke neraka. Salah seorang pada mereka bertanya, wahai Abu Zar, kedua-dua golongan tersebut kami memahaminya, lalu bagaimana pula golongan yang diiringi dengan berjalan kaki sambil berlari? Kata Abu Zar radhiyallahu anhu, Allah menimpakan penyakit pada semua kenderaan sehingga mati semuanya. Tiada seekor kenderaan pun dapat bertahan hidup, sehingga ada seorang yang punya kebun yang paling disukainya rela menukarkannya dengan seekor haiwan berkenderaan sebagai tunggangannya, tetapi tidak mampu untuk mendapatkannya. Baik. Di akhirat nanti, ketika dalam padang mahsyar, ketika matahari dah diletakkan di dekat, ketika orang sedang berpeluh, kita akan lihat di mahsyar ada 3 kumpulan, ada 3 golongan. Walaupun mereka duduk di bawah, tak duduk di 7 golongan tu, tapi secara umumnya dikumpulkan dalam 3 bahagian. Yang pertama, orang yang paling bertuah, orang yang paling seronok, orang yang paling hebat, orang yang paling bahagia dan selesa adalah ketika mereka dimudahkan hisab mereka di akhirat, mereka kumpul dalam keadaan yang pertama adalah berkenderaan, yang kedua ada pakaian, dan diberi makanan. Sebab apa tuan-tuan? Orang duduk di mahsyar ni, dia tak ada makan, dia tak ada minum, dia kena berdiri, tak boleh duduk, menunggu pengumuman yang tak tahu bila hisab akan berlaku. Ketika tu dia akan rasa letih, dia akan rasa depres, dia akan rasa stres, tapi dia tak tahu nak luahkan benda tu kat mana. Jadi macam bila lah nak start dalam keadaan yang susah-susah macam tu. Ada golongan yang Allah bagi baju dekat dia, ada golongan yang Allah bagi kenderaan kat dia, maknanya dia boleh duduk. Ada golongan yang Allah beri makanan pada dia, dan golongan Allah beri pada dia macam dia seronok lah. Duduk di mahsyar tu macam relax ya. Orang semua teruk, dia relax ya. Tak apalah, pengumuman bila nak hisap pun tak apa, dia relax ya. Sebab apa? Ini adalah golongan yang beriman, yang sentiasa bersedia dengan bekalan amalan dan takwa semasa di dunia. Orang beriman lah. Cerita dia tuan-tuan senang lah. Susah ke apa, huru hara kiamat ke, hak beriman dia selamat. Hak beriman dia selamat. Sebab tu tuan-tuan, saya beritahu, kita akhir-akhir zaman ni kalut dengan apa? Kalut dengan Dajjal. Tahu nak buat kajian, Dajjal main kat mana? Dajjal sebenarnya telinga kaldai hak bawa vaksin kapal terbang tu. Betul, macam-macam lah. Kira semuanya Dajjal. Sampai Dajjal pun pening. Dajjal ni tuan-tuan, dia akan main. Dia pasti main. Kerana dia duk ada dah. Dia tunggu masa nak keluar ya. Tetapi hadis-hadis berkaitan akhir zaman ni, jangan kita takwil banyak sangat dahulu sebelum kita stick dengan apa yang Nabi SAW sebut secara asal. Dajjal ni macam mana, letak di situ. Jangan cepat sangat kita corner. Dajjal ni sebenarnya TV, Dajjal ni sebenarnya internet, Dajjal ni sebenarnya dia jauh. Terjemahan asal tak ada. Yang nombor 2, saya nak beritahu tuan-tuan, kita bukan disuruh untuk buat kajian tentang Dajjal. Kita disuruh selamatkan diri daripada Dajjal. Antaranya baca Al-Kahfi setiap kali Jumaat. Al-Kahfi Jumaat baca penuh. Saya banyak kali dah abang, kalau tuan-tuan tak boleh baca penuh sekali, sebab Al-Kahfi ni dia ayat dia ujung-ujung tu dia agak berbelik, kerana kalimah-kalimah ni jarang kita jumpa di tempat lain. Malam ni lepas isyak tuan-tuan balik baca separuh dulu sampai 1-2. Dia ada 4 cerita. Tuan-tuan baca 1 kisah dulu, 2 kisah. Esok tuan-tuan start lepas subuh apa semua tu, bila duduk tempat kerja baca lagi apa dia? Baca kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum Jumaat tuan-tuan pergi awal kan, 12.30 sampai dah kan, habiskan Kahfi. Boleh lah, tak apa, baca sikit-sikit. Malam ni sikit. Dia ada 4 cerita. Kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 pemilik kebun, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kisah
Zulqarnain. 4 cerita. Bahagi sikit-sikit baca. Itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji cerita pasal Dajjal tu, sembang kedai kopi cerita pasal Dajjal. SOP minta dah daripada 2 orang main 20 orang duk kedai dia. Orang petau lah Dajjal ni sebenarnya daripada 6.30 sampai 7.45 maghrib pun tak semayang. Tak tahu hak mana satu Dajjal. Dajjal hak nak main ke, Dajjal hak duk sembang tu. Hang lah Dajjal berikut orang. Patut maghrib pergi semayang. Cerita pasal Dajjal. Orang petau lah Dajjal bila main dia akan tunjuk makanan ke orang. Ni PKP ni sebenarnya Dajjal ni. PKP Dajjal pula. Semua Dajjal. Kahfi 1 sampai 10 tak hafal. 10 hafal, 10 belakang tak hafal, tak apalah, baca benda. Lepas tahiyat akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita supaya minta lindung daripada apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, minta lindung pada azab kubur, minta lindung pada azab kiamat, minta lindung pada fitnah al-masih dajjal. Itu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi baca, ajak tak baca, hak kahfi Nabi ajak tak baca, 24 jam duk kalut dengan dajjal. Dajjal Yahudi Dajjal Yahudi duk mampu ikut tu ya. Mayang 5 waktu pun tak. Ibadat pun tak. Subuh menyerap 8.30 baru bangun. Cerita Dajjal. Muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, saya habaq golongan ni sebenarnya kena ranjau dengan syaitan. Iblis ni dia sangat nipis dan sangat halus. Dalam Dajjal dia ranjau kita. Dajjal duk gelak. Dia duk di gua tu, dia digelak. Cerita pasal aku tak semayang. Mula pengikut dia jadi orang tu tak semayang. Batu kita tak payah kalut pasal Dajjal nak main bila, Dajjal tak main bila, bepi kat dia nak main-main. Yang penting kita buat persiapan. Macam kita duk tanya kiamat kan, nak Arab Badui itu seorang main kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tanya mata sa'ah, bila kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ma'adatalaha. Yang kalau tanya pasal kiamat ni, anda ready apa-apa ke? Apa yang ready? Yang macam tak tanya-tanya bila nak kiamat, dah buat persiapan ke? Dia kata tak ada lah banyak, cuma aku sayang Allah, sayang Rasul. Nabi kata al-mar'u ma'a man yuhib. Seseorang tu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Ada persiapan yang dia buat. Hari ni kita duk tanya pasal Dajjal, kaji pasal Dajjal, kaji hadis yang tu, kaji hadis yang ni. Padahal bahasa Arab pun tak pandai. Kalimah-kalimah Nabi guna pun tak tahu. Kira pandai-pandai agak-agak tengok terjemahan, syarah. Tengok terjemahan, tengok internet, syarah. Tengok terjemahan, tengok internet, syarah. Macam-macam syarah. Persiapan untuk menghadapi Dajjal? Tak ada. Persiapan untuk hadapi dia apa? Ini 2 benda tu. Al-Kahfi kena baca. Balik rumah baca lah pelan-pelan. Saya tak pandai baca Kahfi. Sebab ayah Yasin pandai. Tak apalah baca Yasin, baca malam ni. Kahfi baca lah esok. Tak pandai tuan-tuan buat apa? Dengar lah dalam YouTube ke, download masuk dalam kereta MP3 kan sekarang kan Bluetooth lah apa semua. Dengar Al-Kahfi bagi biasa. Oh berarti sini, oh wakaf kat sini, oh wasal kat sini, oh kena sambung macam ni, oh kalimah ni kita biasa. Bila kita baca, aku dengar lah syekh tu, kita biasa. Dalam Quran kita tiru bacaan orang tak salah tuan-tuan, bagus lah. Tiru bacaan orang, bacaan syekh bacaan elok-elok. Oh dia baca kat sini, cara sebut dia macam tu. Satu hari buka Quran, tengok dia baca. Oh dia baca. Jangan cari yang laju. Macam Syekh Syuraim baca laju, Syekh Sudais baca laju. Tuan-tuan nak cari bacaan pelan-pelan sikit, baca Syekh Masyari, Rashid Al-Afasi. Dia baca slow. Jadi tedan lah ikut dia. Oh macam tu. Kalau slow lagi, carilah ada qari-qari hak slow lagi. Baca pelan-pelan sebiji. Syekh Huzaifi Madinah tu. Sebiji baca. Bagus ya tu. Bagilah ada perubahan sikit tuan-tuan. 2021 dah. Kita cerita Covid mai tak Covid segala macam mak nikah semua mai. Kita nak selesai ni tak apalah. Bahagian anti vaksin semua mai semua tu kita ambil tak apalah. Kita kena ingat yang bantu kita betul ini adalah apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Vaksin perantaraan. Ambil vaksin nak kena, boleh jadi juga. Han tak ambil vaksin nak tak kena, boleh jadi juga. Kita ingat Allah Ta'ala bantu kita. Jadi amal soleh tu kena banyak lah. Kita tak mau nak jadi golongan yang senang di akhirat, jadi macam tu. Golongan kedua kita baca dulu. Golongan yang diseret dan disungkur muka ke bumi adalah mereka yang kufur pada Allah Ta'ala. Dan golongan ketiga adalah jalan kaki dan berlari-lari di mahsyar.
Tak ada sebarang kenderaan apa, tak ada kat depa. Semua unta kenderaan yang ada semua tu Allah Subhanahu Wa Taala matikan di akhirat esok ni, sehingga kan jika mereka punya sebuah kebun yang indah dan subur, nescaya mereka akan sanggup tukar hanya kebun tu dengan unta sebagai tunggangan. Punyalah nak duduk, punyalah nak rehat. Dia ingat di dunia kalau dia ada kebun, dia ada tanah, dia ada hartanah yang besar, dia nak tukar supaya dia boleh dapat satu je kenderaan ke akhirat esok. Tapi golongan tu dia takkan dapat. Ini golongan apa? Orang Muslim yang dosa dengan Allah Ta'ala. Orang Muslim yang beriman dapat kenderaan. Orang Muslim yang tak beriman tak dapat kenderaan. Orang kafir akan diseret, muka dia pegang kaki dia, seret, maknanya jalan dengan muka hancur habis muka di akhirat esok ni. Jadi pilihan di tangan kita lah. Kalau kita rasa nak selamat di akhirat esok, kita boleh sama-sama bantu diri kita sendiri, bukan bahkan bantu orang lain. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok hadis yang keempat, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kita akan baca surah Al-Mulk tuan-tuan bersama-sama. Sejurus selepas Isyak saya akan buat tahlil ringkas. Ada jemaah di kalangan kita ni dia minta kita buat tahlil. Jadi tuan-tuan semua pakat niat bacaan yang kita baca tu, sedekah kepada orang yang kita buat tu, dan juga sedekah pada arwah mak kita, arwah ayah kita, niat gitulah pada muslimin dan muslimat insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.